TV KPM. Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan jamil musyahidin wa mustami'in al-kiram khususan litulab wal muallimin. Wa syukran aidan li idha'atil Didik TV. Wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij Tariq ila Najah SPM 20 wahid wa 20. Kaifa halukum jami'an? Atamanna lakum sihatan wa afiatan. Allah yuftah alaikum. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, hari ini kita nak belajar subjek apa ya? Al-yawm sanata'allamul maddah lughatul arabiyyah turathiyah. Hari ini kita nak belajar subjek turat bahasa Arab. Tapi murid-murid yang disayangi sekalian, pastikan kita mengekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan yang paling penting sekali, kita pakai cecair pembasmi kuman. Alright, anda mesti nak tahu kan siapakah guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini? Jom kita saksikan profil guru kita. Alright, marhaba. Kaif hal Ustaz? Alhamdulillah khair. Masya Allah Ustaz. Al-yawm sanata'allamul maddah al-lughatul arabiyyah turathiyah. Dan kita bersama dengan Ustaz Bad. Isma Karim? Muhammad Badrul Zaman Hassan. Muhammad Badrul Zaman. Badrul Zaman. Masya Allah Ustaz. Terima kasih kerana bersama dengan kita dalam Didik TV pada hari ini. Dan kita nak belajar subjek yang cukup menarik. Dan special Ustaz, subjek ni ada dekat sekolah Ustaz je ya? Betul. Oh, di Imtiaz. Tapi sebelum kita mula Ustaz, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu? Baik. Dipersilakan Ustaz. Okey. Kita kenakan cecair pembasmi kuman terlebih dahulu. Alright, saya pula Ustaz. Sila man. Okey. Dan bila kita dah pakai cecair pembasmi kuman ni Ustaz, barulah kita boleh buka pelitup muka kita Ustaz. Okey. Dan kepada murid-murid sekalian, pastikan jangan buang merata-rata pelitup muka kita dan letak dalam bekas yang sesuai. Ataupun boleh letak dalam poket pun boleh Ustaz. Boleh. Tapi kalau ada plastik ni lagi eloklah. Kita tidak terkena jangkitan wabak COVID-19 kan. Alright, cikgu. Baik. Cikgu pun boleh juga boleh. kan? Ustaz pun boleh juga kan? Boleh, duduk. Okey, jadi hari ini kita dalam subjek Lughatul Arabiyyah Turathiyah. InsyaAllah. Apa yang menariknya yang kita akan bicarakan pada hari ini Ustaz? InsyaAllah kita hari ini akan belajar tentang tajuk Ma'rifati Alamatil I'rab menggunakan kaedah turas insyaAllah. Okey Ustaz. Jadi itu pandangan Ustaz lah Ya. Tentang subjek kita pada hari ini. Kita nak dengar pula pandangan murid-murid kita tentang topik kita pada hari ini Ustaz. Boleh? Baik. Okey, jom kita saksikan pandangan murid-murid kita. Didik TV KPM. Turas bahasa Arab satu subjek yang sangat penting bagi saya. Dengannya, saya belajar untuk memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang betul dan tepat. Selain itu, penguasaan ilmu nahwu dan soraf yang diajarkan di dalam subjek turas bahasa Arab ini telah menjadi sebab utama penguasaan saya dalam subjek-subjek turas yang lain. Tujuan utama saya belajar subjek turas bahasa Arab adalah untuk mendalami ilmu nahwu dan soraf yang merupakan asas kepada bahasa Arab. Selain itu, saya ingin berkomunikasi dengan rakan-rakan menggunakan bahasa Arab yang fasih dan tepat. Di samping membantu saya untuk menghayati ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan Allah kepada umat manusia. Didik TV KPM. Alright, ahlan wa sahlan min jadid ila barnamij Tariq ila Najah SPM 20 wahid wa 20. Al-yawm sanata'allamul maddah al-lughatul arabiyyah turathiyah. Hal huwa sahla atau sa'ba ya Ustaz? Sahal jiddan. Sangat-sangat senang sebenarnya. Jadi Ustaz, especially bila kita sebut bahasa Arab tu dah susah dah. Ditambah pula dengan turathiyah ni. Jadi Ustaz, turas ni apa dia sebenarnya? Okey.
turas adalah satu kaedah yang kita gunakan untuk belajar bahasa Arab. Semua pelajar, kebanyakan pelajar belajar bahasa Arab. Cumanya berbezanya subjek ini sikit. Buku teks yang kita gunakan adalah buku turas. Berbeza dengan subjek bahasa Arab yang lain. Buku teks tu dibuat selepas kurikulum digubal. Tapi subjek ni buku teks dah ada, kemudian barulah kurikulum digubal. Sebab buku tu buku turas. Oh, maknanya turas ni kira ambil cedok betul-betul Ustaz daripada asasnya ni. Betul. Oh, okey Ustaz. Jadi kita akan menerokai ataupun kita akan lihat dengan lebih terperinci berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Tapi sebelum tu Ustaz, murid-murid kita berada di luar kelas. Apa kata kita rehat dulu Ustaz? Baik. Lepas rehat, kita panggil mereka masuk dalam kelas untuk bersama dengan kita pada hari ini. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Rifka binti Muhammad Adam dari Sekolah Kebangsaan Slam Village ingin mengucapkan Selamat Hari Guru. Waktu pagi mendung selalu, hujan renyah basahi bumi. Terima kasih guru-guru kerana sudi mengajar kami. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Terima kasih, cikgu. Nyatanya diriku kadang buatmu. Didik TV KPM. Oh, comel je adik-adik tu nyanyi kan. Saya pun rasa macam bahagia sangat kan. Especially bila guru-guru kita, ya, tak lama lagi kita nak menyambut Hari Guru. Jadi sempena dengan sambutan Hari Guru ni, kita ada hashtag kita. Hashtag terima kasih cikgu ataupun terima kasih ustaz kan. Okey Ustaz, depan kita ni ada kad-kad yang dikirimkan oleh murid-murid kita untuk menghargai guru-guru kita yang banyak berjasa dengan kita ni. Alright. Jadi saya nak pilih satu Ustaz, boleh? Sila. Okey, saya nak pilih satu. Ni ada di hadapan ni Ustaz. Nampak macam frame gambar. Menariknya. Dia tulis apa tu? Hashtag terima kasih cikgu. Saya buka Ustaz. Dalam ni dia tulis, terima kasih cikgu kerana memberi saya ilmu pengetahuan dan mendidik kami dengan baik, dan yang cikgu bagi kepada saya. Minta maaf atas yang telah saya buat kesalahan kepada cikgu. Thank you teacher. Terima kasih cikgu. Yang dikirimkan dari Mai Tasri, anak perempuan kepada Kanasan, umur 9 tahun Ustaz. 3 Roger, SJKT Bukit Mertajam. Terima kasih kepada murid kita yang mengirimkan kad ini, dan kita ada juga kad yang dikirimkan di atas talian. Jom kita saksikan. Mesti cantik ni kan. Dia tulis, Selamat Hari Guru. Walau hanya belajar dalam maya, namun cikgu masih dalam hati kami kan. Kami sayang cikgu kami. Alright. Apa yang ditulis panjang-panjang ni? Segala bakti yang engkau engkau curahkan. Okey. Tak nampaklah cikgu, kecil sangat dia tulis kan. Hashtag terima kasih cikgu. Hashtag cikgu terbaik. Okey. Ustaz, kalau hari guru Ustaz, banyak dapat hadiah tak? Alhamdulillah setakat ni. Setakat ni yang terbanyak Ustaz Ya, alhamdulillah. Okey, biasa kalau yang banyak ni cikgu hot tau. Okey Ustaz, jadi murid-murid kita pun dah bersedia dah untuk menyertai kelas kita pada hari ini. Apa kata kita jemput mereka masuk? Murid-murid jemput masuk. Okey. Handsome semuanya kan? Kita ada yang pertama, Wan Abdul Azim. Boleh kenalkan diri anda, Wan? Nama saya Wan Abdul Azim bin Cik Mustafa. Dan saya daripada pelajar imtiaz
Alright. Terima kasih Wan. Baik. Seterusnya Azfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Azfar Al-Hafiz bin Azman. Okey. Saya pelajar Syahadah Ulia dari Imtiaz Yayasan Terengganu Besut. Masya Allah. Terima kasih. Seterusnya Naufal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ismi Naufal Syakirin bin Saifullah. Ana min madrasati as-sanawiyah imtiaz muassasah Terengganu Besut. Masya Allah. أتكلم عربية. وثم أفيفة تفضلي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Afifah Ismaili binti Tamin. Ana min madrasah as-sanawiyah imtiaz Yayasan Terengganu Besut aidan. Okey, seterusnya silakan Amar. Okey Amar. Silakan. Oh, Amar dia tengah khusyuk dekat situ silakan. Minha, tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ismi Minhah Barakah binti Cik Zahari. Ana min madrasati at-Thanawiyah imtiaz Yayasan Terengganu Besut aidan. Masya Allah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij Tariq ila Najah SPM 20 Wahid wa 20. Ayuhat tulab, hal antum musta'idun? Naam. Dah bersedia ke belum? Kalau na'am, cuba tunjuk good sikit. Dah bersedia dah ni? Dah bersedia? Okey Ustaz, mereka dah tunjuk good. Maknanya mereka dah bersedia. Apa kata Ustaz, kita mulakan kelas kita pada hari ini? Baik. Boleh Ustaz? InsyaAllah. Tafadhal ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. طلابي وبناتي الأعزاء أخينا الفضيل أخ أيمان ولن أنسى المشاهدين الكرام خلوا في بيوتكم وظلوا معنا في البرنامج الطريق إلى النجاح 2021. إن شاء الله في هذا المساء المبارك سنتعلم بابا من أبواب النحو إن شاء الله من متن الآجرمية. Jadi insya-Allah pada petang ni kita akan belajar subjek turas bahasa Arab yang tajuknya adalah Babu Ma'rifati Alamatil I'rabi. Kelas yang sebelum ni kita dah belajar berkenaan dengan babul i'rab. Adapun kali ini kita akan belajar berkenaan dengan bab alamatul i'rab. Lagi terperinci insya-Allah. Oh, ni alamat-alamat dia. Tanda-tanda dia Ustaz. Betul. Oh, okey. Okey. قبل أن نبدأ درسنا أحب أن أوضح لكم ما هي الغاية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لهذه المادة. Apa dia matlamat yang KPM meletakkan untuk subjek ini? أولا نريد أن نرى طلبتنا في المدارس هم يتكلمون فيما بينهم باستخدام اللغة العربية الفصحى. Okey, silakan. وثانيا نحن نريد أن نحقق لدى الطلبة ملكتهم في علم النحو والصرف. Kita nak pelajar-pelajar kita ni betul-betul menguasai ilmu nahwu dan saraf ni insya-Allah. Baik, tajuk kita pada hari ini maudu'una babu ma'rifati alamati al-i'rabi insya-Allah. Baik, kenapa kita belajar nahwu ni? Kita belajar nahwu supaya kita boleh mengelakkan lisan kita daripada silap. Silap kat mana? Silap meletakkan baris pada perkataan bahasa Arab. Saya bagi contoh ayat Al-Quran ini. Ayat ini saya pernah tanya pelajar-pelajar saya yang dah hafal Quran, tapi sebab saya tanya spontan, saya tulis di papan hitam dan saya minta mereka baca, ada berlaku kesilapan. Ayat ni ayat Allah yang berbunyi innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Okey, nampak macam tak ada apa-apa. Okey, sebenarnya ayat ni kalaulah kita tersilap baca, sekiranya kita baca innama yakhsyallaha, kita baca dengan innama yakhsyallahu, dia sudah mengubah maksud ayat itu secara total. Bahaya Ustaz Betul. Ayat asalnya bermaksud sesungguhnya yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah al-ulama. Sekiranya kita baca dengan Allahu dan al-ulama, dia akan membawa maksud na'udzubillah Allah pula yang takut kepada hamba-hambanya yang ulama. Maka penting untuk kita belajar ataupun menguasai ilmu nahwu ni supaya lidah kita boleh terselamat daripada kesilapan insya-Allah. Baik. Hadafuna fi hadzal masa' al-mubarak. Okey, tujuan kita nak belajar hari ini kita nak dapat 3 benda. Yang pertama, kita nak mampu untuk membaca
matan babu ma'rifati alamatil i'rab dengan betul. Kita nak baca matan dengan betul. Yang keduanya, kita nak tawdih alamatul raf'i al-arba'ah lil i'rab. InsyaAllah petang ni kita mampu untuk menjelaskan alamat rafa' bagi i'rab yang 4. Okey. Sebenarnya alamat i'rab ni ada 4, ada rafa', ada nasab, ada khafat dan juga jazam. Tapi petang ni kita fokus satu saja, iaitu alamat rafa' insya-Allah. Dan yang terakhir, seperti biasa kita belajar pun babul i'rab, maka tujuan utama kita hari ini, kita akan boleh untuk mengi'rabkan perkataan yang marfu' dengan i'raban taman sahihan secara tepat dan betul insya-Allah. Baik. Okey, pelajar-pelajar yang dirahmati dan dikasihi Allah, ini adalah matan babu ma'rifati alamatil i'rab dan saya nak minta pelajar saya untuk silakan baca. Tafadhal. Siapa ni Ustaz? Ustaz pilihlah seorang. Anda Ustaz. Okey, baik. Okey Minha, tafadhali. Qala babu ma'rifati alamati al-i'rabi lirraf'i arba'u alamati ad-dhammatu wal-wawu wal-alifu wan-nunu. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في 4 مواضع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير التثنية أو ضمير الجمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. Masya-Allah. Ini matan Ustaz Ya, betul. Ini maknanya, adalah matan. daripada matan inilah yang akan kita kembangkan nanti. Betul. Kita akan kupas satu persatu insya-Allah. Baik. Syukran jazilan li Minha, qira'atuka mumtazah jiddan. Ustaz rasa semua betul kot tadi barisnya. Barisnya betul Ustaz. Satu tempat saja. Di mana tu? Dibaca pada akhir tadi dibaca dengan al-dhamiru jam'i. Sebab jamak itu adalah perkataan mudhafun ilaih. Yang betulnya kita baca dengan jam'in sebab dia tak ada alif lam. Okey, tak apa, sikit saja. Tahniah Minha. Terbaik, barakallahu fik. Minha barakah yang barakah ni. Okey. Baik. Jadi qala al-muallifu rahimahullah lirraf'i arba'u alamatin. Kata pengarang matan. Yang mengarang matan ini adalah Syekh As-Sanhaji ataupun namanya Abu Abdullah Muhammad bin Daud As-Sanhaji yang dikenali sebagai Ibni Ajurum. Sebab itu kita sebut matan ini dengan matan Al-Ajurumiyah. Okey, kata pengarang matan lirraf'i arba'u alamatin. Bagi rafa' itu ada 4 alamatnya: ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu. Ada dhammah, ada waw, ada alif dan nun. Dhammah, waw, alif dan nun. Dan bagi setiap alamat ini, dia ada keadaan-keadaan ataupun kita panggil sebagai mawadhi' yang khusus. Sekiranya perkataan itu berada pada keadaan yang akan kita sebutkan nanti, maka dia akan i'rab dengan alamat yang sepatutnya. Sebagai contoh, sekiranya kita nampak perkataan isim mufrad ataupun jamak taksir, jamak muannas salim dan juga fi'il mudhari' di dalam ayat pada kedudukan yang marfu', maka dapatlah kita ketahui bahawasanya alamat rafa'nya adalah ad-dhammah, berbaris dhammah, berbaris depan. Begitu juga dengan waw. Alamat yang kedua, maudhi'nya hanya ada 2 sahaja, iaitu jamak muzakkar salim dan juga al-asma al-khamsah yang akan kita kupas selepas daripada ini. Seterusnya al-alif, yang marfu' bil alif hanya ada 1 sahaja, iaitu isim yang musanna yang merujuk kepada 2. Okey, dan yang terakhir yang marfu' bin nun ataupun bi subutin nun hanya ada 1 sahaja, iaitu perkataan yang berada dalam kedudukan al-af'al al-khamsah. Okey. Baik. Okey, seperti mana kata tadi, matan yang kita dah baca tadi, okey, mawadhi'ud dhammah ada 4, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim dan fi'il mudhari'. Kita akan pergi satu persatu. Yang pertama kita akan tengok kepada al-ismul mufrad. Apa yang dimaksudkan dengan al-ismul mufrad? Okey. Okey. Matan ini adalah matan Al-Ajurumiyah dan yang mensyarahkan matan ini adalah Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Jadi syarah kepada matan ini diambil ataupun ditulis daripada Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Kata Syekh Muhyiddin Abdul Hamid, ismul mufrad adalah
ma laysa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala min asma'il khamsah. Jadi isim mufrad ni, perkataan yang singular ini, dia laisa musannan. Mana-mana isim yang bukan musanna, yang bukan dua, wala majmu'an, bukan tiga, wala mulhaqan bihima, dan juga bukan diilhaqkan ataupun bukan dimulhaqkan kepada mereka berdua, iaitu bukan mulhaq musanna dan bukan mulhaq kepada jamak muzakkar salim. Wala min al-asma'il khamsah, dan juga bukan daripada al-asma' al-khamsah. Ni memang single Ustaz Betul, isim mufrad. Okey. Jadi contoh perkataan isim mufrad ni banyaklah kalau kita boleh bagi kan. Contohnya saya sediakan kat sini Muhammadun, Talibun, Al-Qadi, Fatimah. Apa lagi contoh ya? Boleh pelajar saya bagi contoh-contoh isim mufrad. Alright. Siapa nak cuba? Sila on mikrofon dan angkat tangan. Siapa Ustaz? Tafadhal Asfar. Contohnya Umar. Ya. Umaru, naam, nama orang, seorang Umar. Kan? Okey, baik. Dan banyak lagi lah. Mana-mana perkataan yang merujuk pada satu, itu kita panggil isim mufrad. Dan perkataan yang mufrad ini, sekiranya dia berada di dalam ayat pada kedudukan marfu', kita dapat tahu alamat rafa'nya adalah dengan ad-dhammah. Okey. Kita tengok dalam ayat, Inna Muhammadan karimun. Ustaz nak minta pelajar i'rab terus hari ni sebab mereka dah belajar i'rab. Hari ni kita nak fokus pada alamatul i'rab saja. Okey, Inna Muhammadan karimun. Siapa nak cuba untuk i'rab? Silakan. Okey Ustaz. Ustaz pilih seorang Ustaz. Siapa dia? Okey, saya minta Azim lah. Azim. Sila Azim. Boleh Ustaz? Baik, sila. Khabar inna marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah az-zahirah fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Ahsanta, barakallahu fiik. Okey, betul. Karim khabar inna marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah az-zahirah fi akhirih li'annahu ismun mufradu. Baik. Yang kedua, quti'at asy-syajaratu, dipotong pokok itu. Okey, i'rabnya adalah naibul fa'ili marfu'un wa alamatu raf'ihi az-zahirah fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Kalau kita perhatikan i'rabnya, kita i'rabkan dengan alamat yang dhammah zahirah kerana kedua-dua perkataan karim dan asy-syajarah adalah ismun mufradun. Okey. Baik, kita teruskan Ahmad. Okey, silakan Ustaz. Tadi maknanya dia singular Ustaz Betul. Dia seorang. Yang ni jamak pula. Yang ni jamak, tapi jamak taksir. Jamak taksir. Ya. Maudhi' yang kedua, tempat yang kedua bagi alamat dhammah adalah jamak taksir. Apa yang dimaksudkan dengan jamak taksir ni? Dia plural, tapi plural yang macam mana? Okey, kata Syekh Muhyiddin Abdul Hamid, jamak taksir adalah ma dalla ala aksar min isnain au isnatain. Perkataan yang menunjukkan kepada lebih daripada dua yang muannas dan dua yang muzakkar ma'a taghayyurin fi sighati mufradihi, dengan adanya perubahan pada lafaz jamak dia daripada lafaz asalnya. Contohnya macam nilah, kalau saya bagi perkataan masjidun, masjidun satu masjid. Kalau kita sebut dua masjid, kita akan sebut dengan masjidani. Kalau jamak taksir adalah masajid. Masajidun, tiga masjid ataupun lebih. Maka masajidun ini dipanggil sebagai jamak taksir kerana sudah berubah sirah mufradnya. Kita dah tambah alif di pertengahan huruf selepas jim, selepas sin, masajid. Jadi perkataan asal dia sudah berubah. Maka perkataan ini disebut sebagai jamak taksir. Dia dah berubah Ustaz perkataan dia. Betul. Dia berubah daripada sirah bentuk asal dia yang mufrad. Okey, contoh-contoh jamak taksir, kurama, iaitu orang-orang yang mulia, umara, pemimpin-pemimpin, rijal, lelaki-lelaki kan. Kita ramai ni kita panggil rijalun, lelaki-lelaki, masajidun yang saya sebutkan tadi, seterusnya asjarun. Ini contoh-contohlah. Dan kalau dalam Quran pun kita perhatikan banyak beberapa kita panggil jamak taksir ni kita boleh nampak dalam Quran. Antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala, walaqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin. Perkataan mawatina adalah jamak taksir bagi mautin. Okey. Jadi jamak taksir ini dia sama seperti isim mufrad tadi, bila mana dia rafa' alamat rafa'nya adalah dengan ad-dhammah. Okey, kita tengok dalam ayat al-aqlamu rakhisun. Fadal, man yurid an i'rab. Okey, siapa nak cuba untuk i'rab?
Ana Ustaz. Okey, bagus Naufal. Silakan. مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة لأنه اسم مفرد. Okey, ahsan, tabarakallah. Betul Ustaz jawapannya? Betul, insya-Allah. Alright. Maafkan saya. Okey, al-aqlamu rakhisun. Naufal, apa maksud ayat ni Naufal? Al-aqlamu rakhisun ni? الأقلام رخيص. Ya. pen. Ya. Rakhis, murah Okey, rakhis adalah pen yang murah. murah, Ya, pen yang murah. Tapi ingat tak tadi yang saya sebut kita sedang belajar berkenaan dengan jamak. Maka al-aqlam adalah pen lebih daripada 2 pen. Ya, okey. Jadi pen itu adalah murah. Okey, sepatutnya di sini rakhisatun lah sebab jamak taksir khabarnya adalah muannas. Tapi i'rab Naufal tadi sangat betul. Mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah az-zahirah fi akhirih li'annahu jam'u at-taksir. Okey, ayat yang seterusnya, kanal qurama'u yatasaddaquna fi Ramadan. Orang-orang yang mulia itu mereka ni bersedekah pada bulan Ramadan. Macam mana kita nak i'rab perkataan al-qurama? Siapa yang nak cuba? Afifah boleh? Boleh. Okey, sila Afifah. Isim kana marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhamma az-zahira fi akhirih li'annahu jam'at taksir. Masya-Allah, mumtaz. Okey, isim kana marfu' wa alamat raf'ihi ad-dhammah az-zahira fi akhirih li'annahu jam'u taksir. Okey. Qurama jamak kepada karimun. Okey, orang-orang yang mulia. Okey, al-an nantaqilu ila al-mawdi' ats-tsalits lid-dhammah. Okey, keadaan yang ketiga bagi alamat dhammah adalah bila mana perkataan itu datang dalam keadaan jamak muannas salim. Kita dah sentuh jamak taksir tadi. Sekarang ini kita pergi kepada jamak muannas as-salim. Okey, jam'ul muannas maksudnya jamak bagi perempuan yang salim, yang sempurna. Okey, kata pengarang, kata Syekh Muhyiddin Abdul Hamid, jamak muannas salim adalah ma dalla ala aksar min isnatain. Sesuatu perkataan yang menunjukkan kepada lebih daripada 2 yang muannas bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih, dengan berlakunya pertambahan huruf alif dan ta di hujungnya. Okey, senang saja. Contohnya kalau saya kata talibatun, seorang pelajar perempuan, kita nak jadikan dia sebagai jamak muannas salim, kita tambah alif ta di belakang. Maka kita sebut dengan talibat. Buat alif ta dekat belakang, Ustaz. Muslimatun, nak jadi muslimat. Tabibatun, doktor. Dah kena jadi tabibat. Okey, antara perkataan yang saya sedia. Okey, dah sebut Okey, sahafiyat. Ni. Sahafiyatun, wartawan perempuan. Kalau sahafiyat, wartawan wanita. Okey, muhsinat, perempuan-perempuan yang berbuat baik. Maka senang saja kita nak ubah perkataan daripada mufrad kepada jamak muannas salim, kita tambah alif ta di belakang dia. Dan bila kita jumpa sahaja jamak muannas salim di dalam perkataan yang berada pada kedudukan marfu', i'rabnya adalah dengan ad-dhammah. Dhammah. Ya, seperti mana isim mufrad tadi. Okey. Haula'i muhandisatun. Okey, mereka itu adalah jurutera perempuan. Okey, muhandisatun. Macam mana nak i'rab muhandisat? I'rab sajalah hari ni Siapa Ustaz? Kita sebut seorang. Ammar. Ammar boleh Ammar? Okey. Haula'i muhandisatun wal kalimah muhandisatun i'rabuhu khabar marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah fi akhirih li'annahu jam'ul muannats salim. Mantap. Barakallahu fiik. Betul ke? Okey, betul. Okey, sangat tepat terima kasih Ammar. Okey, baik. Haula'i muhandisat khabar marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah az-zahirah fi akhirih. Yang penting kita tahu illah dia kat sini kerana dia adalah jamak muannas as-salim. Okey Ustaz. At-talibatul mu'minat, ayat yang kedua, yasumna fi Ramadan. Pelajar-pelajar perempuan yang beriman, yang muslim maksudnya, yang beriman, yasumna fi Ramadan. Mereka ini berpuasa pada bulan Ramadan. Okey. Saya nak i'rab sendiri, boleh ke? Okey, at-talibat al-mu'minat, mukminat kita i'rab dia sebagai na'at di dalam ayat. Okey, an-na'tu marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah az-zahirah fi akhirih li'annahu jam'u muannas salim. Okey, dia rafa' kerana dia menjadi na'at kepada
mubtada. Kan na'at dia akan mengikut hukum perkataan yang sebelumnya. Maka kita i'rab dia dengan marfu'. Okay. Alright, sebelum kita nak sambung Ustaz, apa kata kita berehat seketika? Boleh. Murid-murid jangan ke mana-mana, kita kembali semua dalam Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Zeti Efiza binti Awang Hamzah daripada kelas 1 Alfa, ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru di SMK Taman Perumahan Bedaun. Air sungai jernih sekali, terasa sejuk di jari jemari. Tiada ternilai jasa diberi, tanpamu guru siapalah kami. Terima kasih kepada semua guru-guru yang telah mengajar kami adab dan ilmu sehingga kami menjadi insan yang berguna. Terima kasih cikgu. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. اليوم سنتعلم المادة اللغة العربية التراثية ومعنا اليوم أستاذ محترم أستاذ بدر الزمان. Okey Ustaz, boleh kita sambung lagi Ustaz pelajaran kita hari ini? InsyaAllah. Tafadhal Ustaz. Okey, sekarang kita teruskan pada al-mawdi' ar-rabi' lid-dhammah. Kan bagi dhammah ada 4 mawadi' dan mawdi' yang keempat adalah al-fi'lul mudhari'. Fi'il mudhari' juga akan di'irabkan dengan alamat yang marfu' bid-dhammah, tapi bukan pada semua keadaan, hanyalah pada fi'il mudhari' yang allazi lam yattasil bi akhiri syai'un, yang dia tidak bersambung dengan sesuatu di hujungnya. Sebab fi'il mudhari' ini dia boleh bersambung dengan dhamir musanna, boleh bersambung dengan wawul jamaah, boleh bersambung dengan ya muannatsah al-mukhatabah. Tapi fi'il mudhari' yang kita i'rabkan dengan marfu' bid-dhammah adalah fi'il mudhari' yang lam yattasil bi akhirihi syai'un. Contohnya ya'lamu, yarju, yaqra'u, yatasaddaqu, yajlisu. Hanya belakang dia tak ada apa-apa Ustaz? Ya betul, dia tak bersambung dengan dhamir yang lain. Okey. Saya nak tanya pelajar saya siapa untuk bagi minhah, apa maksud perkataan ya'lamu dan yarju? Dua perkataan. Ya'lamu itu dia mengajar. Ya'lamu bukan yu'allimu. Dia belajar. Dia belajar. Ahsanti. Dia belajar Ustaz. Okey, betul. Okey, yarju. Yarju. Boleh? Dia berharap. Ahsanti. Barakallahu fiik. Dia berharap. Okey, di bulan Ramadan ni kita banyak berharap pada Tuhan kita. Tapi kadang-kadang Ustaz, ada juga aku berhenti berharap. Itu masalah Ustaz. Dia berhenti berharap, sedangkan kita kena banyak yarju. Betul. Okay, jangan berhenti berharap. Okey. Baik, yaqra'u membaca, yatasaddaqu bersedekah, yajlisu duduk. Ini contoh fi'il mudhari' yang tidak bersambung di hujungnya dengan sesuatu. Maka bila kita jumpa perkataan fi'il mudhari' yang macam ni yang tidak bersambung dengan dhamir di hujungnya, kita i'rabnya secara marfu' bid-dhammah juga. Marfu' bid-dhammah. Betul. Okey, kita tengok dalam ayat contohnya Ahmadu yadhhabu ilal madrasati masyian. Ahmad pergi ke sekolah dalam keadaan masyian, berlari ataupun berjalan. Okey. Yadhhabu, macam mana kita nak i'rab dia? Siapa lagi tadi? Asfar, sila Asfar. I'rab perkataan yadhhabu. Yadhhabu i'rabuhu fi'lun mudhari' marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahirah fi akhirih li'annahu min fi'lin mudhari'. Ahsanta. Betul Ustaz jawapannya? Betul. Masya-Allah, Asfar ni bagus betul lah. Dia bagi lebih panjang daripada jawapan yang saya sediakan. Wow, kita bagi biasa je Ustaz. Ni tambah panjang lagi. Betul. Itu pun dah dapat 2 markah sepatutnya ya Asfar. Okey, mubarak. Baik, Ustaz nak tanya Asfar lah. Kenapa yadhhabu ni marfu' ya Asfar? Bukan selain daripada marfu' dalam ayat ni? Kenapa ya? Dia duduk pada keadaan fa'il, dia tidak masuk amil nasab atau amil jazam. Ahsanta, barakallahu fiik. Ni saja kita test dia lah sebab dia marfu' sebab di depan dia tidak ada apa-apa amil yang kita panggil sebagai nawasib ataupun jawazim, maka dia kekal dengan marfu'. Baik, yang seterusnya yad'u Muhammadun rabbahu ba'da salati.
Muhammad berdoa kepada Tuhannya selepas solat. Macam mana kita nak i'rab yad'u ni? Special sikit ni yad'u nak i'rab dia. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Abdul Azim. Sila Abdul Azim. فعل المضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقال. Ahsanta, barakallahu fiik. Boleh terima Ustaz? Okey, betul. Okey. Dia sedikit berbeza dengan yang atas tadi sebab harakat pada yad'u ni dia masih lagi dhammah, tetapi dhammahnya datang dalam bentuk muqaddarah kerana fi'il yad'u berakhir dengan huruf illah dan huruf illah itu adalah waw kat situ. Maka yang menghalang harakat daripada timbul adalah as-siqal. Payah sepatutnya dibaca dengan yad'u, tapi siapalah boleh baca. Orang Arab ni bila berat pada lisan dia akan tukar daripada yad'u kepada yad'u. Sebab itu kita tengok kat sini maknanya adalah as-siqal, berat. Yang menghalang harakat itu daripada timbul kerana berat, payahnya nak sebut, maka ditukar kepada yad'u. Okey, mumtaz, barakallahu fik. Okey, al-an kita berpindah kepada maudhi'ul waw, iaitu alamat yang kedua bagi rafa' ini, iaitu al-waw. Kata muallif rahimahullah, wa ammal wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini fi jam'il mudzakkari salimi wa fil asma'i al-khamsati wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dhu malin. Ini matannya lah. Okey, dia nak bagi tahu pada kita maudhi'ul waw ini, maudhi'a al-waw ada dua sahaja, iaitu jamak muzakkar salim dan al-asma' al-khamsah. Sebenarnya saya suka sangat bila dapat mengajar turas ni, sebab kita ada keterikatan dengan matan. Bila mana kita nak mensyarah, kita nak menerangkan sesuatu kepada pelajar, dan pelajar pun bila dia nak belajar, mereka terikat dengan matan. Tak boleh goreng-goreng macam tu, tak boleh goreng, dan dia membantu kita untuk pelajar-pelajar ni dia akan ingat poin-poin kecil ni sebab mereka dah hafal di dalam matan. Itulah spesialnya kita kan. Okey, baik, seterusnya bagi maudhi' al-waw ni kita kembali, kita tengok pada jamak muzakkar salim. Yang dimaksudkan dengan jamak muzakkar salim, kata Syekh Muhyiddin Abdul Hamid, ismun dalla ala akthar min isnain bi ziyadatin fi akhirih, adalah isim yang menunjukkan lebih daripada dua dengan berlakunya ziyadah, pertambahan pada hujungnya. Salihun litajrid an hadhihi ziyadah, dan huruf pertambahan ini kalau buang pun dia tidak akan merosakkan perkataan yang asal. Okey. Contohnya macam mana? Perkataan muslim, sekiranya kita tambah waw dan nun di belakangnya, dia akan jadi jamak muzakkar salim. Betul? Okey. Bila kita buang balik waw dan nun tadi, dia akan jadi muslim kembali. Muslim dia akan kembali kepada isim mufrad. Dia sebenarnya jamak muzakkar salim ni dia nak membezakan antara salim tu, nak membezakan antara jamak muzakkar dengan jamak taksir tadi. Yang jamak taksir bila kita buang huruf tambahan dia akan merosakkan ataupun mengubah perkataan mufrad. Adapun jamak muzakkar salim, perkataan mufradnya kekal bila kita buang huruf az-ziyadah. Okey. Contohnya jamak muzakkar salim, muallimun, muhandisun, zairun, pelawat-pelawat kan, saimun, orang-orang yang berpuasa, mukminun, orang-orang yang beriman. Okey, senang je nak kenal, kita tambah waw dan nun. Okey. Jadi, perkataan yang jamak muzakkar salim, sekiranya kita dapati dia dalam ayat berada pada kedudukan marfu', alamat rafa'nya bukan lagi dhammah, sebaliknya dah berubah kepada waw. Maka kita akan i'rab dia dengan marfu' bil waw. Okey. Contoh ayat, al-muhandisuna min Malaysia ma'rufun. Jurutera dari Malaysia ma'rufun, sangat-sangat terkenal ataupun dikenali oleh orang lain. Okey, silakan siapa nak i'rab perkataan al-muhandisun? Muhandisun. Siapa nak i'rab? Silakan. Tafadhal. Naufal. Al-muhandisuna i'rabuhu mubtada' marfu' wa 'alamatu raf'ihi al-wawu fi akhirih li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Ahsanta, barakallahu fiik. Baik Naufal, kenapa Naufal kata muhandisu tu mubtada'? Sebab dia berada di hadapan ayat. Ahsanta, barakallahu fiik. Ayat ini adalah jumlah ismiyah bermula dengan isim, maka di depan ini adalah mubtada'. Okey, betul jawapan Naufal tadi. Mubtada' marfu' wa alamatu raf'ihi al-waw li'annahu jama' muzakkar as-salim. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, fariha al-mukhallafun, kan? Mereka yang tak pergi perang ni gembira.
Dan al-mukhallafun, macam mana kita nak i'rabnya? Sila. Siapa? Ana Ustaz. Okey, silakan. المخلفون إعرابه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع المذكر السالم. Ahsanti, barakallahu fiik. Daripada betul, Ustaz? Betul. Okey. Fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi al-waw li'annahu jama' muzakkar salim. Tanda jama' muzakkar salim dia pada waw dan nun di sini. Okey, baik. Seterusnya kita berpindah kepada al-mawdi'u tsani lil wawi ala wahia al-asma' al-khamsah. Okey, mawdi' yang kedua bagi waw adalah al-asma' al-khamsah, isim yang 5. Isim yang 5, Ustaz? Ya. Apakah 5 tu, Ustaz? 5 tu adalah abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Kita dah sentiasa sebut dengan al-asma' al-khamsah. Tapi bila saya tanya pelajar-pelajar saya, isim asma'ul khamsah ada berapa? Pasti terpinga-pinga sebelum boleh jawab tu. Dia akan confuse. Padahal nama pun dah asma'ul khamsah, mestilah 5. Cuma di sana ada khilaf. Sebahagian ulama memasukkan perkataan lain iaitu hanu di dalam al-asma'ul khamsah. Adapun dalam silibus kita menerima pakai yang 5 ini. Okey, al-asma'ul khamsah ni senang saja kita nak kenal dia pasal dia memang 5 kalimah yang mahsurah, yang dah mahdudah, terhad. Kita dapat kenal pun abu, akhu, hamu, fu dan zu. Okey. Hadza abuka, contoh ayat yang pertama. Sebelum kita pergi pada i'rab, saya nak bagi tahu dulu syarat-syarat untuk kita i'rabkan asmaul khamsah dengan marfu' bil waw. Saya sebutkan 2 syarat. Yang pertama, asmaul khamsah ini sekiranya kita nak i'rab dia menggunakan alamat waw, dia mesti datang dalam keadaan yang mukabbarah, laisa musagharah. Dia tak boleh jadi isim tasghir. Okey. Contohnya perkataan abu tak boleh kalau sekiranya dia dah ditasghirkan jadi ubay contohnya. Maka alamatnya bukan lagi dengan waw, sebaliknya dengan dhammah. Yang kedua, kita nak i'rab asmaul khamsah dengan waw, dia mesti datang dalam keadaan idhafah. Mesti ada mudhafun ilaih padanya. Contohnya abuka, ka tu jadi mudhafun ilaih bagi abu. Baik, hadza abuka. Okey, asmaul khamsah yang sudah diidhafahkan. Macam mana kita nak i'rabnya? Sila. Asfar? Ana Ustaz. Siapa? Azim ke siapa? Okey, Amar. Amar. Silakan, Okey, Amar. sila Amar. Maaf saya tak nampak dia. Sila Amar. Abuka i'rabuhu khabar marfu' wa alamatu raf'ihi al-waw li'annahu min asma'il khamsah. Okey, ahsan, tabarakallahu fiik. Amar, boleh tak sambung i'rab kaf tu sekali? Wal ka'u dhamir muttasil mabni ala al-fathi fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Ahsan, tabarakallahu fiik. Okey, terima kasih Amar. Bagus Amar cuba Abuka, i'rab Amar sebut tadi, khabar marfu' wa alamatu raf'ihi al-waw li'annahu min asma'il khamsah, dan kaf selepasnya adalah mudhafun ilaih. Okey, baik. Ayat seterusnya, akhuka rajulun salihun. Abang kamu seorang lelaki yang soleh. Lelaki yang soleh, Ustaz. Soleh macam Aiman ya Ustaz ni. Terima kasih, Ustaz. Okey. Baik, akhuka, siapa nak i'rab? Siapa nak cuba? Ana Ustaz. Tafadhal. Mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi al-waw li'annahu min asma'il khamsah. Awak yakin ke betul jawapan tu? Bukan marfu' bil dhammah ke kat situ? Marfu' bil waw, Ustaz. Marfu' bil waw. Okey, betul. Ahsan, tabarakallahu fik. Nampak dah yakin tu. Okey. Akhuka mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi al-waw li'annahu min asma'il khamsah. Dia dah cukup syarat-syarat. Dia dah ada, dia tidak ditasghirkan dan dia tidak dia datang dalam keadaan yang idhafah, maka bolehlah kita i'rab dia dengan marfu' bil waw. Okey, marfu' bil waw. Betul. Okey, seterusnya kita berpindah kepada maudhi' yang terakhir, ala wahia maudhi' al-alif. Okey. Jadi isim yang marfu' dengan alif ni hanya datang dalam satu keadaan sahaja, iaitu isim yang musanna. Kerana kata pengarang rahimahullah, wa ammal alifu fatakunu alamatan lirraf'i fi tathniyatil asma'i khassah.
Okey, alif ni dia menjadi alamat rafa' bagi isim yang musanna sahaja, khas, kan. Jadi kita dapat faham maudhi'ul alif bagi rafa' hanyalah satu sahaja, iaitu ismul musanna. Sana ni untuk dua Ustaz Betul. Okey. Dua. Okey. Hebatlah Aiman ni, Mas Arab Aiman. Mana? Saya pun belajar pada murid kita Ustaz. Baik. Okey, maudhi'ul alif ismu musanna, hanya isim musanna. Yang dimaksudkan dengan isim musanna sama sebiji yang macam Aiman sebut tadi. Isim musanna adalah ismun dalla ala isnain au isnatain bi ziyadatin fi akhirih. Okey, isim yang menunjukkan kepada dua yang muzakkar ataupun muannas dengan ada pertambahan pada hujungnya. Okey, di sini didatangkan dengan isnain au isnatain. Maksudnya yang muannas ni dia boleh datang dalam keadaan yang muzakkar ataupun dia boleh datang dalam keadaan muannas. Feminin dan maskulin. Boleh Ustaz? Boleh untuk muzakkar dan muannas. Okey. Dan huruf tambahannya adalah alif nun di belakang dia. Okey, ini pada keadaan rafa' lah. Sekiranya mansub dan majrur dia boleh jadi ya, nun dan sebagainya. Muhammadan. Muhammadani bila mana ada dua orang yang nama Muhammad. Muhammadani. Contoh kat tempat tu dalam kelas tu ada dua orang pelajar nama Muhammad, senang. Muhammadani bangun. Maka dua-dua dah boleh bangun. Dua bangun Zai. Sebab dua Muhammadan dah tunjukkan kepada dua. Qalamani, dua pen. Hatifani, dua handset, dua telefon. Talibatani, dua pelajar perempuan. Masjidani. Sebenarnya ini contoh je lah. Jadi kalau kita nak ubah perkataan daripada isim mufrad kepada musanna, kita cuma tambahkan alif nun di belakang dia. Dan bila kita jumpa perkataan yang musanna ini dalam ayat, dapatlah kita fahami bahawasanya i'rab ataupun alamat rafa'nya adalah al-alif. Okey, marfu' bil alif. Marfu' bil alif. Bila ada dua je marfu' bil alif Zai. Betul. Sebab alif ni hanya khas untuk yang dua sahaja. Dua sahaja. Okey. Ustaz. Contoh dalam ayat hadara as-sadiqani, telah datang dua orang sahabat itu. Dua orang kawan tu telah datang. Sila siapa nak cuba i'rab? Cuba. Siapa lagi Ustaz yang belum? Okey, Azfar. Hadara as-sadiqani fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-alifu li'annahu al-ismul musanna. Okey, bagus. Betul Ustaz jawapannya? Betul. Okey, fa'ilun marfu'un. Terbaiklah. Wa 'alamatu raf'ihi al-alif li'annahu ismul musanna. Baik, hadara fi'il madi. As-sadiqani kedudukan dia pada keadaan fa'il marfu' dan alamat rafa'nya adalah dengan alif kerana dia adalah al-ismu al-musanna. Okey, seterusnya. Al-kitabani murattabani 'ala ar-rafi. Siapa nak cuba terjemah ayat ni? Silakan. Siapa pula nak cuba ni? Okey, Azfar. Ana Ustaz. Siapa? Azfar dulu. Sila. Jangan berebut. Silakan. Maksud ayat ni ialah dua buku itu tersusun atas rak. Okey, terbaik. Al-kitabani murattabani 'ala ar-rafi. Baik, Asfar, alang-alang dah bagi maksud tu, i'rabkan terus perkataan al-kitabani. Al-kitabani i'rabuhu mubtada marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-alifu li'annahu al-ismul musanna. Ahsanta, barakallahu fik. Baik Asfar, ustaz ada soalan tambahan. Al-kitabani murattabani. Murattabani tu dia jadi apa dalam ayat? Murattabani jadi khabar. Khabar jenis apa? Khabar mufrad. Ahsanta, barakallahu fiik. Masya-Allah. Jawapannya bagus Ustaz. Okey, bagus. Okey, tahniah Asfar. Maka i'rabnya adalah, kalau kita nak i'rab murattaban sekali, kita akan kata murattabani khabar marfu' wa alamatu raf'ihi al-alif li'annahu ismul musanna. Kerana murattaban juga berakhir dengan alif dan nun, maka dia juga isim musanna, maka alamat raf'nya dengan al-alif juga. Okey, maknanya maksudnya Ustaz, dua buah kitab Ustaz Ya. Disusun di rak buku. Betul. Tersusun di rak buku. Okey. Baik, seterusnya kita pergi kepada maudhi'u an-nun. Okey, maudhi' nun. Okey. Kata pengarang rahimahullah, wa amman nunu fatakunu alamatan lirraf'i
fil fi'l al-mudhari' idza ittasala bihi dhamiru tathniyatin atau dhamiru jam'in atau dhamirul muannatsatil mukhatabah. Okey. Ini kita masuk pada bahagian fi'il yang mana namanya adalah al-af'al al-khamsah. Okey, fi'il yang af'al al-khamsah alamat rafa'nya adalah an-nun, iaitu subutin nun. Okey. Apa dia al-af'al al-khamsah ni? Al-af'al al-khamsah adalah fi'il mudhari' allazi ittasala bihi dhamiru tasniyah. Yang mana fi'il mudhari' itu bersambung dengan dhamir muannas, iaitu contohnya yaf'alani ataupun taf'alani, alif tu alif tasniyah. Betul. Ataupun dhamir jamak yang bersambung dengan wawul jamaah. Contohnya yaf'aluna ataupun taf'aluna. Betul. Dan yang terakhir yang bersambung dengan dhamir al-muannasah al-mukhatabah. Dhamir al-muannasah al-mukhatabah ni ya mukhatabah tu. Contohnya taf'alina, kan? Taf'alina. Ya pada taf'alina di hujungnya. Okey. Inilah dia af'al khamsah. Jadi mana-mana saja fi'il mudhari' yang berada di atas wazan ini, wazan yang 5 ini, kita panggil dia al-af'alul khamsah dan dia akan marfu' dengan subutin nun. Okey, contoh ayat at-tullabu yuraji'una darsahum. Pelajar-pelajar itu mengulang kaji darsahum. Pembelajaran mereka, Ustaz. Pembelajaran mereka. Yuraji'una. Dia bersama dengan wawul jamaah. Macam mana nak i'rab? Tafadhal. Okey, silakan. Siapa lagi, Ustaz? Siapa yang boleh i'rab? Okey, tafadhal. Amar. Yuraji'un wal kalimah yuraji'un fi'lun mudhari'in marfu' wa alamatu raf'ihi thubutin nun li'annahu min af'alil khamsah. Af'alul khamsah. Ahsan, tabarakallahu fiik. Ammar, i'rab Ammar tadi betul. Okey, cumanya salah pada sebutan sikit saja. Sepatutnya fi'lun mudhari'un bukan fi'lun mudhari'in. Lagi satu saya nak tanya Ammar, yuraji'una kita dah i'rab tadi. Waw kat sini boleh i'rab tak Ammar? Macam mana kita nak i'rab waw ni? Ammar boleh cuba i'rab? Wawul jamaah. Okey. Mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Ahsanta, barakallahu fiik. Okey, mabni ala sukun. Yang kita tambah sikit di depan dia, wal waw dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Sebab dalam fa'il ini dia dah jadi fa'il bagi fi'il tu. Okey, baik. Anti tajlisina fil wara'. Kamu duduk di belakang. Ini untuk ya muannasah al-mukhatabah. Maka i'rabnya adalah fi'il mudhari' marfu' wa alamatu raf'ihi an thubutin nun li'annahu min al-af'al al-khamsah. Samalah juga macam tadi, ya ini kita akan i'rab sebagai fa'il di dalam ayat itu. Betul. Okey. Jadi kita dah selesai 4 jenis alamat ataupun 4 jenis mawadhi' bagi rafa', iaitu yang pertamanya tadi ad-dhammah, waw, al-alif dan an-nun. Saya rangkumkan sekali lagi. Dhammah ada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim dan fi'il mudhari'. Sekiranya perkataan itu datang dalam keadaan jamak muzakkar salim dan af'alul asmaul khamsah, alamat rafa'nya adalah dengan waw. Sekiranya isim musanna kita i'rab dengan al-alif. Sekiranya af'alul khamsah kita i'rabnya dengan thubutin nun. Baik, saya ada sediakan soalan untuk pelajar kita jawab. Okey. Boleh kan? Boleh, silakan Ustaz. Okey, sila. Siapa nak jawab ni? Soalan yang pertama. Siapa nak cuba? Silakan. Minhah, macam nak cuba aje. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Okey. Allah i'rabuhu ismu kana marfu' wa alamati raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah fi akhirih. Okey, ahsanti, barakallahu fiik. Ism kana marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Dan yang terakhir, istirahat ummi 'ala sariri. Okey, siapa nak cuba i'rab pelajar saya? Ana Ustaz. Tafadhal. Ummi i'rabuhu fa'il مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل الياء منع من ظهورها اشتغال محل بالحركة المناسبة.
Barakallahu fiik. Mumtaz. Okey. Betul Ustaz? Betul. Okey. Seterusnya marfu' wa alamat rafihi. Okey. Dan di sini ada maniknya iaitu harakah munasibah. Yang terakhir astayqizu minan naumi mubakkiran. Siapa nak cuba? Aha. Silakan. Last. Okey. Amar, sini Amar. Ana Ustaz. Okey. Afifah. فعل مضارع مرفوع وعلامات رفعه الضمة الظاهرة في آخره. Okey. Ada lihat nahu tak? Okey, betul. Okey, terima kasih murid-murid kita. Dan Ustaz, qabla an nantahi hal indaka ayu nasiha khususan litulab SPM 20 wahid wa 20. Tafadhal ya Ustaz. Okey, baik. Saya ingat saya nak pesanlah kepada anak-anak pelajar saya seperti mana pesan seorang abang ataupun guru saya. Dia pernah kata pada saya, dia kata, "Bad, belajar bahasa Arab ni umpama kita belajar berenang. Kita belajarlah dalam kelas banyak mana pun, tapi kalau kita tak pernah turun dalam air untuk belajar, untuk test berenang, kita tak akan pandai." Saya nak turun Ustaz? Boleh. Boleh Ustaz? Okey. Jadi, bila kita belajar bahasa Arab di dalam kelas, belajar qawaid dan kaedahnya, kita mesti aplikasi dengan banyaknya membaca dan membuat latihan. InsyaAllah kita boleh mahir dengan itu. InsyaAllah. Okey Ustaz. Orang kata bahasa ni miftahul ilm. Betul. Maknanya bahasa ini adalah merupakan kunci kepada segala ilmu. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz Bad. Jauh Ustaz datang daripada Terengganu. Nanti saya nak datang Terengganu, saya nak makan keropok leko Ustaz. Boleh. Tapi lepas PKP lah Ustaz. InsyaAllah. Okey, dan terima kasih juga kepada murid-murid kita daripada Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu Besut Terengganu. Terima kasih semua. Saya doakan semuanya berjaya. Berikan sedikit lambaian anda. Lambai sikit. Okey, terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Kita dah berada di akhir siaran. Kita akan jumpa lagi dalam Road to Success SPM 2021. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM. Kami sangat mengharapkan anda-anda kami dan juga semua pelajar-pelajar imtiaz Besut supaya sentiasa menekuni dan memberi penekanan dalam mempelajari semua subjek, terutamanya turaf bahasa Arab demi mencapai kejayaan dalam keputusan SPM nanti. Akhir kata daripada kami mendoakan agar anak-anak kami dan juga anak-anak imtiaz semua sentiasa istiqamah dalam belajar dan menekuni ilmu dan seterusnya mengamalkan ilmu yang diperolehi semasa pengajian ini dalam kehidupan seharian yang akan datang, insya-Allah. Harapan kami anak kami dapat mengikut pelajaran ini dengan baik dan untuk bermanfaat pada dirinya sendiri pada masa akan datang dan pada seluruh masyarakat.